Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulun amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Syabas dan tahniah saya ucapkan kerana anda telah berjaya menghadirkan diri anda untuk bersama-sama dengan kami di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi saksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita ada usaha yang baik untuk menambah nilai kualiti keimanan kita, keilmuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penonton yang Allah Ta'ala sayangi sekalian, yang memisahkan kita hanyalah lensa kamera semata-mata. Akan tetapi, ada satu soalan yang nak saya tujukan kepada penonton sekalian, baik yang ada menonton kita melalui kaca TV ataupun melalui layar Facebook di ruangan skrin telefon anda. Apakah tujuan utama, ultimate goal kita pada pagi ini? Supaya dapat kita renungkan, dapat kita mindset dalam minda kita apabila kita menonton Tanyalah Ustaz. Tiada satu poin yang terlepas, tiada yang rugi, melainkan ada penambahbaikan dalam diri kita selepas menonton program ini. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baiklah, untuk pagi ini kita akan membicarakan mengenai tafsir dan juga taranum Quran Surah Az-Zukhruf berkaitan dengan perhiasan. Perkara yang apabila kita lihat sesuatu, indah mata memandang, sonok hatinya. Masya Allah. Itulah yang dikaitkan dengan surah Az-Zukhruf. Dan kita akan mula tadabbur bermula dengan ayat 56 sehingga 59. Masya Allah, tabarakallah. Saya tidak berkeseorangan di meja akademik Tanyalah Ustaz. Turut bersama dengan saya bintang ilmuwan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa khabar? Da'i Khair, alhamdulillah. Nizar. Ya, betul. Muka sama dengan Da'i Azrin Ustaz, kan? Dekat-dekat, ya betul. Masya Allah. Last saya jumpa Ustaz tahun lepas. Masya Allah, dah setahun ya. Setahun, Masya Allah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kurniakan rezeki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan Ustaz urusan Amin. Kita bersama-sama dalam menyebarkan ilmu, bersama-sama dengan keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, insya-Allah. Jadi sebelum kita menuju ke arah akademik perbincangan tajuk kita pada pagi ini, jom bersama dengan saya kita lihat terlebih dahulu status terkini COVID-19 di Malaysia. Berikut adalah status terkini COVID-19 di Malaysia pada tarikh 1 Julai 2021. Kes baharu sebanyak 6,988, kes sembuh baharu sebanyak 5,580, jumlah kes aktif sebanyak 65,453, kes kematian baharu sebanyak 84, manakala jumlah kes keseluruhan adalah sebanyak 758,967. Kita masih lagi belum percaya. Mari bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita memerangi wabak COVID-19 ini pada masa yang sama. Kita ikhtiar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan, insya-Allah, amin amin Allahumma ya amin. Baik, tanpa membuang masa, saya menyuruh kepada anda semua penonton setia, jom kita menjadi ejen penyebar kebaikan dengan cara kita like Facebook Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita kongsi Facebook live kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan kuasa satu sentuhan jari menjadi saham akhirat di alam sana. Jangan kita lupa. Dan insya-Allah anda juga boleh buat panggilan secara live di nombor talian yang tertera di kaca TV anda 1800 88 1677. Mudah-mudahan insya-Allah. Silakan Ustaz, kita teruskan dengan mukadimah pengenalan berkaitan dengan surah Az-Zukhruf bermula ayat 56 sehingga 59. Fadal. Okay, terima kasih kepada Da'i Nizar. Insya-Allah. Kepada para penonton, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita ditidurkan untuk sementara waktu. Pastinya kepada jualah kita akan dikembalikan. Saya doakan supaya ibu ayah, para penonton Tanyalah Ustaz sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Hari ini kita telah mulakan seperti biasa dengan bacaan surah Yasin. Mudah-mudahan surah Yasin yang kita baca menjadi syafaat untuk kita, dan kepada ibu ayah ikut bersama-sama dengan kita dengan bacaan surah Yasin juga menjadi satu amal soleh.
Amin. Paling tidak dalam suasana sekarang ini kita kena banyak baca Quran supaya Allah Subhanahu Wa Taala lihat kita, pandang kita, sayang kita dan mengangkat segera penyakit yang sedang menular di atas permukaan bumi ini. Dan saban hari agak khawatir dan juga merungsingkan kita kan penambahan kes-kes. Jadi kita nak minta Allah bantu kita sama-sama. Dalam masa yang sama kita kena berusaha supaya patuh kepada SOP. Ibu ayah yang saya kasih sekalian, hari ini topik kita surah Zukhruf. Zukhruf ini perhiasan. Perhiasan. Manusia ini macam-macam benda yang disuka. Yang namanya zinah, benda yang cantik di mata. Harta, kan, emas, wang ringgit, pangkat, jawatan, kenderaan, rumah, tanah, kebun, apa lagi? Semua jenis-jenis perhiasan-perhiasan ini menjadikan manusia itu seronok. Sebab itu nama Zukhruf, benda perhiasan. Dalam surah ini Allah gambarkan bagaimana perhiasan-perhiasan yang Allah berikan kepada manusia yang sebelum ini, kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memperingatkan umat Nabi Muhammad supaya jangan ada di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kabur matanya dengan perhiasan-perhiasan dunia sehingga lupa matlamat kehidupan mereka di atas permukaan bumi ini. Kita tak mau perhiasan, dia bukan satu pendekatan yang negatif ataupun ada yang kata, habis kita kalau tak nak dunia, orang ambil dunia macam mana Ustaz? Bukan begitu. Yang dimaksudkan dalam ayat-ayat dalam surah Zukhruf ialah bila ada manusia yang berlebihan. Berlebihan itu maksudnya meninggalkan akhirat, meninggalkan Allah, meninggalkan Al-Quran. Saudara, kalau saudara seorang businessman, seorang yang kuat berniaga, kalau seminggu tak ada masa untuk baca Quran, apa maksud dia? Kalau kita berniaga rezeki melempah-lempah, tak bayar zakat, apa maksud dia? Kita lalu depan masjid tapi tak singgah pun solat di masjid, apa maksud dia? Kita tahu ada madrasah, ada surau, ada pusat tahfiz perlukan bantuan, tak terpanggil pun hati untuk bantu, apa maksud dia? Kita nak mengumpul tetapi kita kumpul untuk dunia, kita gagal kumpul untuk akhirat. Jadi perhiasan tu tinggal di dunia. Ibu ayah yang saya kasih sekalian, ayo kita ikuti sama-sama bacaan surah Az-Zukhruf ayat 52 hingga 56 hingga 59. Saya bacakan kita ikut sama-sama. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. Subhanallah. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا
وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Saya bacakan terjemahan dia dulu sebelum saya serahkan kepada dai kita. Baik, ayat 56. Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Yang membawa maksud, maka kami jadikan mereka salafan, contoh, umat yang terdahulu sebagai contoh kepada umat yang akan datang. Maksudnya, siapakah mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan contoh? Umat yang terdahulu. Siapa mereka umat terdahulu? Kalau lihat pada surah ini, Bani Israel, Nabi Musa, kaum Bani Israel dan juga kaum-kaum sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Termasuk jugalah daripada Nabi Musa AS dan juga Nabi-Nabi lain. Ini maksudnya semua umat terdahulu. Semua umat terdahulu adalah mathalan, salafan, mathala. Maksud yang terdahulu menjadi umat terdahulu. Salaf maksudnya yang terdahulu, mathalan adalah mereka adalah contoh ataupun satu bentuk gambaran yang Allah berikan supaya manusia belajar sesuatu. Akhirin itu siapa? Kita lah. Kita umat yang akhir, kita umat yang terkemudian sebab kita dibekalkan dengan Al-Quran, dengan Nabi yang terakhir, kitab suci yang terakhir. Yang pertama. Yang kedua, walamma duriba banu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun. Dan tatkala Allah Subhanahu Wa Taala berikan perumpamaan mengenai Isa bin Maryam, anak Maryam, putra Maryam. Perumpamaan idza qaumuka minhu yasiddun. Dan umat atau kaum engkau wahai Muhammad, idza qaumuka, umat atau kaum engkau wahai Muhammad, bila mendengar cerita dan juga berita mengenai Nabi Isa, yasiddun, mereka memperolok-olok, mereka gelak, ketawa, mereka pelekehlah senang cerita. Jadi di sebalik ayat ini ada cerita. Kita akan perincikan nanti. Saya baca terjemahan aja dulu. Wa qalu a'alihatuna khairun amhu. Lalu mereka berkata, siapa? Kaum Quraisy atau kaum Nabi Muhammad SAW yang berlaku dialog pada ayat dalam ayat ini. Mereka kata, Muhammad, a'alihatuna khairun amhu. Tuhan kami lebih baikkah ataupun dia? Dia itu Nabi Isa AS. Mana lebih baik? Tuhan-Tuhan kami atau berhala idol-idol kami yang kami sembah ataupun Isa lebih baik? Ma darabuhu laka illa jadala. Mereka tidak melontarkan perumpamaan itu ataupun persoalan itu melainkan secara jidal, secara berbantah-bantah. Siapa mereka itu? Siapa dia? Darabuhu. Dia telah melontarkan. Siapa dia? Kita akan tahu ada individu yang memainkan peranan untuk kes ini, untuk cerita ini. Balhum qaumun khasimun. Bahkan mereka adalah kaum yang suka berbantah-bantah. Khasm maksudnya suka berbantah-bantah. In huwa illa abdun an'amna alaihi. Allah beritahu, bagi tahu pada mereka Muhammad, in huwa illa abdun an'amna alaihi. Sesungguhnya dia tidak lain tidak bukan siapa dia itu? Nabi Isa alaihissalam, abdun, hamba, an'amna alaihi, yang telah kami kurniakan pelbagai nikmat ke atas dia. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Kami jadikan Nabi Isa bin Maryam ini sebagai contoh, sebagai satu teguran, sebagai seorang rasul yang membawa mesej yang paling besar kepada Bani Israel. Jadi perinciannya kita akan pergi satu-satu dan menarik sebenarnya walaupun 4 ayat, dia ada very big message yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Dia bukan sekadar melihat apa yang berlaku di zaman Nabi, bukan sekadar melihat apa yang berlaku pada zaman Nabi-Nabi dahulu, juga adalah satu perkara yang kita boleh belajar untuk jadikan sebagai panduan dalam hidup. Mudah-mudahan, insya-Allah, kita ada mesej yang special yang nak disampaikan kepada penonton kita. Nak tahu apakah mesej tersebut? Terus kekal setia bersama dengan kami. Kita berzikir kembali selepas ini.
Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tahniah saya ucapkan kepada anda sekali lagi kerana berjaya bersama-sama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Mudah-mudahan Allah Taala mengangkat darjat kita di sisinya. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Kita masih lagi berbincang mengenai tafsir dan juga taranum Quran surah Az-Zukhruf bermula ayat 56 sehingga 59. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang pertama untuk pagi ini, iaitu soalan Facebook insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama. Soalan daripada Salrasik Cikci merujuk kepada ayat 56. Maka kami jadikan mereka contoh dan pengajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Mengapa ramai orang mengkaji hanya kehidupan dan kesan peninggalan sejarah Firaun berbanding mengkaji tentang kekufuran dan Allah musnahkan ia bersama kaumnya akibat kesombongannya sendiri. Kedua, adakah ayat ini memberitahu bahawa Allah Ta'ala mahu manusia mengambil pengajaran dan iktibar akibat keangkuhan Firaun yang perlu kita jauhi sifat mazmumah ini kerana orang yang ada kuasa dan kekayaan boleh menindas dan mempengaruhi manusia yang lain untuk melakukan kesalahan. Masya Allah. Saya kira di sini kita ada dua soalan yang berkualiti. Mohon soalan Ustaz insya-Allah. Baik, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Berkaitan dengan ayat yang ke-56, ya, Allah berfirman faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Tadi kalau saya baca lagu Nahwan. Kita ulang sikit lagu Nahwan, ya. Kalau lagu Nahwan ni Nahwan ni dia ambil daripada negara Khairawan ataupun dia Parsi lah, lebih kepada irama Parsi. Dia kalau Nahwan dia bunyi faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Nahwan harakat pertama. Okey, baik. Maksudnya, maka kami jadikan mereka sebagai contoh terdahulu dan contoh pengajaran bagi orang yang datang kemudian. Ada dua soalan yang sahabat kita tanya. Kenapa kajian hanya tertumpu kepada Firaun, tak tertumpu pada kaum dia? Yang menjadikan kaum dia hanyut, menjadikan kaum dia hilang punca ialah Firaun. So, Firaun adalah gambaran kepada kekufuran yang paling besar. Paling besar. Yang demikian itu diceritakan supaya pembesar-pembesar Quraisy yang bersekongkol dalam menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu ambil pengajaran. Maksudnya Allah nak beritahu, bagi tahu kepada mereka, wahai Muhammad, Abu Jahal tu kalau rasa besar diri, kalau Abu Lahab rasa besar diri, kalau pembesar-pembesar Quraisy yang lain yang menentang kerja dakwah kau rasa besar, mereka berkuasa, ada orang lebih berkuasa daripada mereka lah. Firaun dulu. Satu empire ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Firaun Allah lemaskan di lautan. Apa yang Firaun ada? Walaupun Firaun ada Haman, walaupun Firaun ada Qarun, walaupun Firaun ada pelbagai aset yang boleh selamatkan dia. Selamat tak? Tak selamat. Apa yang ada pada kaum Quraisy pada ketika Nabi Muhammad buat kerja dakwah? Apa yang mereka ada? Kebun kurma pun mereka tak ada. Sungai mereka tak ada. Lautan mereka tak ada. Apa yang mereka ada? Mekah tu, jazirah tu apa? Ada telaga Zam-Zam sahaja. Tapi bumi itu bumi yang barakah. Allah berkati bumi itu. Yang tu mereka faham, mereka tahu. Tetapi dari sudut kekuasaan, pangkat, jawatan, apa yang ada pada Quraisy? Tidak ada apa pun. Sebab itu Allah nak beritahu, orang yang sehebat macam Firaun, Allah hancurkan, kamu ni nothing. Ianya adalah mesej untuk seluruh manusia. Untuk kita pun. Da'i, Nizal, dan juga kepada semua kita yang ada pangkat, yang ada jawatan, jangan ada sekelumit pun perasaan dalam hati bahawa kita ini memiliki. Kita memiliki. Kita ini dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang Allah berikan pada kita adalah berbentuk pinjaman. Tak ada satu pun yang akan kekal.
Sebab itu soalan yang seterusnya, kaum itu bukan setakat kaum itu saja, kemudian umat-umat yang mengikut jejak langkah Firaun pun dimusnahkan sama. Jadi harus menjadi pengajaran untuk manusia supaya tak ada seorang pun yang mewarisi. Sebab itu pengajaran ini penting, sejarah ini penting. Betul Ustaz. Sejarah ini penting untuk mengambil pengajaran supaya keadaan itu tidak berulang. Saya suka ulang kata-kata Pak Hamka. Pak Hamka sebut begini, sejarah tidak berulang, tetapi watak dalam sejarah itu akan berulang. Watak itu akan ada. Walaupun Firaun tak ada, tapi watak sebagai watak Firaun itu kita akan jumpa. Kefiraunan itu masih ada. Jadi, sebelum saya serahkan kepada Nizal balik, ada beberapa perkara yang penting untuk kita perhalusi dari sudut tafsir ayat ini. Pertama sekali, kita dua kalimah. Kalimah pertama ialah salaf, kalimah kedua adalah masal. Salaf adalah alladhi yasbiku ghairuhu fil wujud au fi amalin au makanin. Walamma dhukira al-intiqam kana al-murad bis-salafi huna as-salif fil-intiqam. Ay anna min ba'dihim sayalqawna mithla ma laqaw. Allah nak beritahu bahawa sesungguhnya yang terdahulu itu bukan cerita terdahulu, tapi lihat apa yang berlaku kepada mereka yang terdahulu. Mereka telah mengingkari ajakan atau dakwah Nabi Musa alaihi salam. Mereka berpaling, mereka buat pelbagai gangguan, pelbagai alasan, pelbagai langkah enggan ikut ajaran Nabi Musa alaihi salam, sehingga Allah datangkan musibah ke atas mereka. Kalau ada watak yang sama, kita juga akan berhadapan. Maksudnya, macam mana kita nak melihat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tak jumpa Nabi Muhammad, tapi kita tahu bahawa Nabi Muhammad telah mewariskan kepada kita ajaran Islam yang sangat menarik, sangat unik dan sangat praktikal untuk sepanjang zaman. So bagaimana kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa ramai yang kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa ramai yang boleh menjadikan kehidupan Nabi Muhammad sebagai gambaran utama dalam melayari kehidupan masing-masing? So adakah kita, kalau dulu umat Nabi Musa alaihi salam bantah, tolak dan buang, hari ini kita, kalau ada di kalangan kita yang buat tak cakna, buat tak peduli kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barangkali kita pun tidak jauh beza dengan umat terdahulu. Kita ada Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad tinggal dalam lembaran, tinggal dalam cerita, tinggal dalam pengkisahan. Kita tak bawa Nabi Muhammad dalam bentuk penghayatan kehidupan seharian. Kita tengok daripada bangun pagi sampai kita tidur balik. Bangun pagi, berapa ramai yang mulakan dengan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Berapa ramai masuk bilik air dengan kaki kiri, berapa ramai yang mulakan dengan doa, berapa ramai yang mandi kemudian ambil wuduk, kemudian solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian solat sunat berjemaah, kemudian berapa ramai yang buat, kita makan, kita minum, kita berjalan, kita bercakap, semua kita buat. Tak ada satu pun Islam kata jangan buat. Potong, cut. Tak. Buat semua, tapi cuba masukkan tanda sunnah Nabi dalam tu. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Cantik huraian Ustaz. Apa yang kita lakukan, tapi sayang satu je Ustaz ya. Kita tak masukkan elemen sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak 24 hour kita dalam bentuk amal ibadah. Masya-Allah, tengok hatta dalam majlis ilmu sekalipun dijanjikan pahala. Mudah-mudahan insya-Allah. Hadirin, cukup untuk setakat ini. Hadamkan ilmu kembali selepas ini. Penonton setia yang Allah Ta'ala sayangi sekalian, mereka itulah golongan-golongan khasimun, iaitu golongan yang sentiasa membantah dan terus membantah. Persoalannya, tak kala mereka membantah itu masih lagi ada Nabi bersama-sama dengan mereka.
Bagaimana dengan zaman kita, zaman moden, yang jarak kita dengan Nabi SAW adalah sejauh 1400 tahun yang lebih. Jadi ini adalah satu gambaran, ini adalah satu tamparan yang begitu hebat untuk kita semua, hatta bersama dengan Nabi SAW juga ada bantahan, apatah lagi apabila kita jauh daripada Nabi SAW. Jadi betullah kata bintang ilmuwan kita tadi, sepatutnya adalah satu perkara yang saya kira rugi Ustaz ya. Kita buat daily routine kita, terkeluar bahasa kampung. Kita terkeluar, Allahumma salli ala Muhammad. Kita melakukan rutin harian kita seperti biasa dan sebagainya. Tapi sayang, kita tak masukkan elemen sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tak rugi tengok tanyalah Ustaz pada hari ini. Baik, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya insya-Allah. Soalan Facebook. Soalan daripada saudara Adib Aizuddin. Ayat 57. Mengapa apabila putera Maryam iaitu Nabi Isa alaihissalam dijadikan contoh perumpamaan, suku kaum Quraisy bersorak? Adakah ayat ini selepas mereka berhujah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa putera Maryam? Soalan yang kedua, bolehkah Ustaz huraikan apakah yang dimaksudkan dengan Nabi Isa alaihi salam dijadikan perumpamaan dalam ayat ini? Cantik dua soalan ni. Kenapa putera Maryam? Kenapa mereka bersorak? Dan yang kedua, kenapa kaum Quraisy memilih Nabi Isa alaihi salam sebagai contoh perumpamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, terima kasih kepada soalan yang dikemukakan oleh sahabat kita. Kita tengok ayat 57. Harakat kedua lagu Nahwan dulu sebelum kita masuk tafsir. Harakat kedua. Walamma duriba banu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun. Allah. Itu harakat kedua. Harakat kedua yang dimasuk lagu ajam. Dia bukan lagu asal Nahwan tapi dia masukkan lagu ajam untuk elokkan lagi untuk nak tarik minat. Baik, terima kasih. Pertamanya, kenapa Maryam? Kenapa Nabi Isa? Kenapa Nabi Isa bin Maryam dalam diperolokkan dan kenapa dicontohkan Nabi Isa bin Maryam? Dia cerita dia panjang sebenarnya. Saya nak ambil masa sikit untuk kita sama-sama perhatikan. Sila. Pertama sekali tengok terjemahan ibu ayah ya. Kita tengok walamma duriba banu Maryam mathalan. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri contoh mengenai Isa bin Maryam. Mathalan. Perkataan mathalan dalam Al-Quran dia adalah merujuk kepada sesuatu perkara yang luar biasa. Dia tak, kalau tak macam mana nak cerita? Contohnya kan orang dulu suka menyapu petang-petang kat rumah. Tak ada cerita. Menarik ke cerita tu? Tak menarik lah. Orang tu, diorang ni suka tebang pokok besar-besar. Seorang boleh pikul kayu sebesar apa ni. Dia cerita tu, wow, betul-betul. Hebatnya. So, cerita ni, masalan dalam Al-Quran, dia biasanya al-hadith al-ajibu sya'an alladhi yasiru bainan nas masiratal amthal. Dia cerita tu dibawa sebagai satu peristiwa, diingatkan, dicerita lagi, diingatkan, dicerita lagi, diingatkan. Sebab itu dekat kampung pun kadang-kadang kita dengar mak ayah kita atau sanak saudara kita, pakcik kita, atuk kita cerita benda yang sama. Kita kata, tak boleh ke pakcik ni? Cerita benda yang sama, dah cerita dari tu, dia lupa kot. Tapi cerita tu bagi dia besar. Contohnya dia begitu, contohnya dia nak begitu. Sebab itu hari ini dalam sejarah kita selalu dengarkan. Da'i Nizal bila kata sejarah ni, tahu tak asal usul perkataan sejarah? Boleh belajar. Daripada bahasa Arab. Masya Allah. Syajarah. Pokok. Kalau ditanya daripada mana Pak Cik, daripada mana tuan ambil perkataan sejarah ni? Dari bahasa Melayu. Daripada mana asal? Dia tak jumpa dah. Tapi bila tengok sejarah, syajarah. Pokok. Pokok ni apa? Tengok pokok, fizikal pokok, dia ada akar, dia ada ranting, dia ada dahan. So, dia menggambarkan asal-usul, pecahan dan juga kepada keadaan semasa.
So, sejarah itu adalah syajarah asal perkataan. Masya Baik. Allah. Bila disebutkan perumpamaan tadi, contoh, dia cerita dalam kisah ini adalah berkaitan dengan seorang penyair. Penyair nama dia Abdullah bin Az-Zabari. Al-Zab'ari. Zab'ari. Zab'ari ataupun Zab'ara. Zab'ara. Dia agak susah, banyak kali saya cari the right pronunciation mengenai penyair ini. Dia penyair ini, Abdullah bin Zab'ara ni, seorang penyair jahiliyah yang memang lidah dia tajam. Masya Allah. Maksud syair-syair dia tajam. Memukul orang Islam. Dia memukul Nabi Muhammad SAW melalui syair-syair dia. Dia suka kata kat Nabi. Dia suka kata kat orang Islam. Dia suka. Itu sebelum dia Islam. Sebelum dia Islam. Abdullah bin Zab'ara. Jadi, ceritanya bila Nabi Muhammad SAW beritahu kepada kaum, iaitu kepada kaum Quraisy mengenai perumpamaan Nabi Isa alaihi salam. Tengok apa yang berlaku kepada Bani Israel. Bila mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, menyembah Nabi Isa, jadikan Nabi Isa itu dan ini. Dan Nabi Isa itu telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa itu adalah rasul yang diutus. Jadi diberi perumpamaan, jangan kamu jadi seperti mana Bani Israel yang membantah Nabi Isa, diberi perumpamaan. Jadi dia ada satu ayat daripada dari dalam Al-Quran ini yang berbunyi daripada surah Al-Anbiya, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam wa antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala akan menjadi bahan pembakar dalam api neraka, sedang kamu tetap akan memasukinya. Surah Al-Anbiya ayat 98 nak kaitkan dengan ayat 57 surah Zukhruf. Sebab bila Abdullah ni penyair ini datang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pelekeh. Apa yang dikatakan dia pelekeh tadi tu? Yasidun tu apa? Yang bersorak tadi. Apa dia? Dia kata, "Hey Muhammad, engkau juga mendakwa bahawa apa-apa yang kami sembah ni selain Allah Subhanahu wa taala, selain daripada apa yang kau ajak ni wahai Muhammad, kelak akan menjadi bahan pembakar dalam api neraka." Ayat tadi tu. Hasabu jahannam. Hasabu jahannam. Akan jadi bahan pembakar dalam api neraka. Kami dan apa-apa idol-idol yang kami sembah semua ni akan masuk jadi bahan pembakar dalam api neraka. Jadi bagaimana pula keadaan umat Nabi Isa? Bagaimana pula keadaan Nabi Isa? So diperlikan. Dia kata, kalau kami sembah berhala-berhala ni dan kami dan berhala semua masuk api neraka, jadi Nasara yang sembah Isa, mereka juga masuk neraka kan? Jadi apa yang mereka sembah Isa kan? Jadi Isa pun masuk neraka lah. Duduk dalam neraka sebagai bahan pembakar. Kalau macam tu tak apalah kalau Isa dan pengikut Nabi Isa pun masuk neraka kerana dia disembah. Berhala kami pun masuk neraka juga kerana disembah. Kami rela duduk neraka dengan Nabi Isa semua. Ini bahasa yang diperli, yang diungkapkan oleh Abdullah bin Zab'ara. Dia menggunakan kepandaian bahasa dia. Dia cuba memanipulate situation dengan memberi gambaran yang sangat negatif. Sangat negatif. Jadi, sehingga mereka kata, وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْهُ. Itu sambungan dia. Cuma saya nak sebut sikit mengenai Abdullah bin Zab'ara ni. Dia ni tukang syair. Bila tahun pembukaan Kota Mekah, Nizal, pada tahun pembukaan Kota Mekah, dia dan anak saudara dia lari pergi Najran. Najran ni persempadan Saudi, Yaman. So dia lari pergi situ. Dia pergi duduk situ. Dia tak balik. Dia duduk situ. Dia ni selalu balas-balas syair dengan Hassan bin Thabit. Penyair juga. Tapi Hassan bin Thabit lebih awal masuk Islam. Hassan bin Thabit, dia selalu perli. Sebab Hassan bin Thabit telah masuk Islam dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan hantam dengan syair-syair dia pelbagai ungkapan yang sinis dan tajam, kan? Jadi bila berlaku pembukaan Kota Mekah, Abdullah bin Zab'ara dia lari pergi ke Najran. Hassan bin Thabit dia buat dua baris, satu baris dia buat.
Dia buat syair satu baris. Dia sebut begini. La ta'damna rajulan ahallaka bughduhu najrana min aishin ahadza laimu. Pendek je disebut. Siapa sebut? Hasan bin Thabit. Tuliskan satu bait syair, hantar kepada Abdullah bin Zab'arah. Abdullah bin Zab'arah. Yang kau kata hebat sangat, kau lari kan. Nabi masuk kota Mekah, bawa pembuka kota Mekah, kau lari. Dia hantar je. Apa maksud di sebalik bait syair ni? Dia kata, semoga Allah kekalkan Muhammad sebagai Rasul yang agung. Dan menjadikan engkau marah dan lari ke Najran. Semoga engkau kekal hina dan terhina di bumi Najran. Dia kata, mana jadi macam ni? Dia pun datang Mekah. Satu bait syair, dia datang tinggalkan Najran, dia masuk Mekah. Bila dia balik ke Mekah, sampai di Mekah, dia jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Muhammad, aku nak masuk Islam. Pendek aje. Tengok Hasan bin Thabit berjaya memujuk dia, walaupun digunakan bahasa syair, memujuk dia masuk Islam. Sampai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, aku nak masuk Islam. Asyhadu an la ilaha. Bila dia sampai dalam majlis Nabi terkejut. Rasulullah terkejut. Syair penyair, sastrawan, seorang sastrawan tu. Ahli sastra yang teragung, tersohor. Datang Nabi tengok. Abdullah bin Zab'arah. Na'am ana Rasulullah. Dia kata, ya aku. Nabi happy tengok dia dalam majlis tu. Walaupun sebelum ni dia kata macam-macam dekat Nabi SAW. Dia bangun, dia kata, aku dah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluhu. Nabi sebut, alhamdulillahilladzi hadaka lil Islam wal Islam yajubu ma qablahu. Sebab dia mengakulah, dia kata, aku ni masa dalam jahiliah wahai Rasulullah, apa benda yang aku tak buat? Aku hina engkau, aku hina kenderaan engkau, aku hina rumah engkau, aku hina pakaian engkau, aku hina fizikal engkau wahai Rasulullah, aku hina Islam engkau wahai Rasulullah. Aku betul-betul insaf, aku betul-betul taubat. Nabi sebut, segala puji bagi Allah yang telah beri engkau Islam. Masya Ingat, Allah. sesungguhnya Islam engkau telah menutup segala kesalahan-kesalahan yang lepas. Inilah kelebihan yang dapat kita belajar pada hari ini sebenarnya. Hatta daripada satu ayat, ada satu kisah yang tersembunyi yang dapat kita belajar daripada Abdullah bin Zab'arah. Masya Allah. Satu kisah yang begitu menarik untuk kita kongsi dan kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah kita berjeda seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Anda masih lagi bersama dengan saya Da'i Nizal dan kita masih lagi berada di dalam satu lingkungan yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sayangi, Allah taala jaga, pelihara. Penonton yang Allah taala sayang sekalian, saya nak minta jasa baik kepada anda semua, hanya dengan menggunakan kuasa satu klik, tu dia, kuasa satu jari, saya mohon kepada anda untuk mengambil telefon anda, kita pergi ke aplikasi Facebook, kita kongsi live Facebook Tanyalah Ustaz pada hari ini. Bagi siapa yang masih lagi belum like, teruskan follow Facebook Tanyalah Ustaz TV3 supaya mata kita memproses, melihat perkara yang baik-baik sentiasa. Dan insya-Allah karakter kita juga pasti akan menjadi yang lebih baik. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya. Soalan seterusnya daripada saudari Hana Wancik. Soalannya adalah, berpandu pada ayat ke-57 surah Az-Zukhruf, adakah ayat ini berhubung kait dengan ayat ke-45 kerana manusia keliru dengan perkara yang luar biasa, menyebabkan manusia menjadi syirik kerana mereka jahil
tentang agama disebabkan mereka tidak menerima agama dengan benar. Soalan yang kedua adalah, mengapakah golongan dari kalangan musyrikin Mekah berhujah membantah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Isa alaihi salam? Masya-Allah, cantik dua soalan yang begitu berkualiti untuk kita pagi ini. Soalan yang pertama berkaitan dengan, adakah manusia ini Ustaz terlalu jahil berkaitan dengan agama, tak boleh terima satu perkara yang luar biasa menyebabkan mereka menjadi sedemikian, tidak menerima agama dengan benar? Soalan yang kedua adalah, mengapa kaum musyrikin membantah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara menggunakan hujah Nabi Isa alaihi salam? Insya-Allah. Ya, pertama sekali Hana, manusia ini berbantah-bantah kerana kejahilan. Pertama sekali kejahilan. Menolak sesuatu perkara tanpa mengenal lebih dekat adalah suatu kejahilan. Satu tindakan yang tidak wajar, kan? Saya tidak tahu bahawa benda itu baik ataupun tidak. Dalam urusan agama, begitu juga. Kita harus tahu bahawa mana yang betul, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk. Begini, kita mulakan bahawa manusia ini dikurniakan dengan panca indera. Dikurniakan dengan panca indera dengan pelbagai kemudahan. Kita ada akal, kita ada mata, kita ada mulut, kita ada hati sanubari, kita ada roh. Semua panca indera ini harus dikerah untuk mencari kebenaran. Sebab itu adalah menjadi satu jenayah yang dilakukan oleh manusia apabila akal yang waras itu tidak dimanfaatkan untuk mencari kebenaran. Dia adalah satu jenayah. Sebab Pak Hamka kata, alangkah ruginya apabila akal yang waras itu terkurung dalam tubuh badan manusia yang pemalas. Jadi, malas berfikir. Malas untuk mencari jalan kebenaran. Sebab itu dia ada taufik dan hidayah. Taufik, Allah memberi taufik kepada kita. Allah memberi jalan-jalan yang bertemu kepada kebaikan. Kemudian di hujung itu kita jumpa hidayah. Kita jumpa hidayah. Kalau kita lihat berapa ramai di luar sana, para pengkaji astronomi, para pengkaji ilmu alam, para pengkaji pelbagai saintis yang mengkaji hujungnya, dia tidak dapat menjawab persoalan lalat. Lalat. Misal, apa benda lalat sebenarnya? Dia kata, sekecil how makhluk. the circulation is happen in the fly punya life. Lalat, dia kena bertelur, lepas bertelur dia akan mati. Dia akan mati, kemudian telur itu pula jadi lawa, kemudian menetas, jadi lalat lain pula. Kemudian begitulah circulation life tu, kan, dia kehidupan. Dia kata, benda ni jadi sendiri ke atau ada satu kuasa yang menjadikan? Masuk Islam. Benda simple aja. Ada seorang Mat Saleh saya sembang hari tu, dia masuk Islam ni sebelum PKP. Sembang, dia kata, I saw in my dream, brother, I saw the black cube in my dream. I don't know what is that, but I can see the black cube in my dream. Dia kata, saya lihat kotak hitam dalam mimpi saya. And they have a lot of people sekeliling sedang buat tawaf. Dia kata, aku tak pernah tahu. Dia kata, tapi pakaian orang yang keliling benda cube gelap ni, cube hitam ni, adalah nampak pakaian orang Islam. So aku try search, tengok. Lepas tu baru tahu itu adalah Kaabah. Dia seorang saintis, masuk Islam. So nak beritahu saudara, akal manusia ini adalah sangat sesuai digerakkan untuk mencari kebenaran. Kalau dalam isu manusia ini jahil, tidak mahu belajar, itu adalah kesalahan sendiri. Orang dah pergi mencipta benda yang lebih luar biasa. Sebab itu orang yang hebat dia akan cipta sejarah. Orang malas dia akan cipta alasan. Kita pilih antara dua. Orang yang hebat dia akan cipta sejarah. Kita lihat sejarah semua dicipta oleh orang hebat. Orang yang malas dia akan cipta alasan. Kenapa? Dia akan bagi alasan. Kenapa dia bagi alasan? Kehidupan penuh dengan alasan. Sama juga lah orang jahil. Orang yang kekalkan diri dalam kejahilan, dia sentiasa mencari alasan. Dia rasa comfort zone. Lebih baik dia tak tahulah. Bila tahu dia kata nanti berat. Islam ni kalau belajar nanti yang tu halal, yang ni haram, yang tu boleh, yang ni tak boleh. Jadi beban. Jadi dia rasa cukuplah dia puasa, lepas tu cukuplah dia puasa bulan Ramadan, cukuplah dia sembahyang. Dia tak mau mengkaji lebih dekat lagi. Dia tak mau mempelajari benda yang lebih maksudnya increase dia punya knowledge. Kan? Yang tu dia tak mau buat. Kemudian kita
lihat kenapa Nabi Isa ini menjadi objek ataupun menjadi sosok yang di-attack oleh kaum Quraisy. Dia tidaklah menjadi satu topik perbincangan yang besar pada masa itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melontarkan Nabi Isa sebagai contoh bagaimana Bani Israel mengingkari ajaran Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi Isa itu diangkat. Aku ini, Nabi Muhammad SAW, aku ini adalah utusan Allah. Kalau kamu bantah, tidak mustahil Tuhan angkat aku. Betul tak? Betul. Mana pergi Nabi Isa? Bukannya orang Arab Quraisy tak tahu Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keingkaran dan juga bantahan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berterusan, tidak mustahil satu hari nanti kita bangun-bangun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada lagi di atas permukaan bumi. Siapa yang rugi? Takkan keadaan itu kita nak berlaku. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi perumpamaan mengenai Nabi Isa alaihi salam. Dan what happened to Bani Israel? Apa yang jadi kepada Bani Israel kerana keingkaran mereka? Kemana mereka pergi? Habis, tinggal. Habis, kita dengan kita, tetapi sudah tidak ada lagi kesahihan ataupun keabsahan dan juga ketepatan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Itu di antara perkara yang saya fikir jangan ada di kalangan kita yang sampai hujung Nabi sudah tidak disebut lagi. Sunnah Nabi sudah tidak ada lagi. Nabi hanya tinggal dalam kenangan. Kita tidak mahu perkara itu berlaku. Waliyazubillah. Mudah-mudahan satu teguran yang sangat baik daripada Ustaz. Saya nak quote satu kata-kata daripada Ustaz tadi ya. Saya kira ini sangat cantik untuk kita semua hadam pada hari ini. Adalah satu jenayah sebenarnya apabila akal yang waras itu dikunci, dikurung di dalam tubuh badan yang malas. Pendek kata, apabila kita tengok, tanyalah Ustaz ni, mudah-mudahan begitu banyak tamparan yang kita terima, semakin menggalakkan lagi kita untuk berfikir, untuk kita survive, untuk kita terus mencari knowledge, ilmu pengetahuan dalam agama Islam. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin, amin, Allahumma ya amin. Baik, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan daripada saudari Rahimah Saud. Berdasarkan ayat 58. Adakah kelak di padang mahsyar Allah akan bawa rasul-rasulnya yang telah, maafkan saya, adakah kelak di padang mahsyar Allah akan bawa rasul-rasul yang telah diingkari berdepan dengan pengikut-pengikut mereka yang membantah dakwah mereka? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, ahli-ahli kitab yang menjadi pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, adakah balasan akhir mereka sama seperti balasan yang akan diterima oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mohon penjelasan Ustaz. Ya. Pertama sekali, adakah Allah Subhanahu wa taala akan himpunkan rasul-rasul dengan umat-umat mereka? Ya. Allah akan himpunkan rasul dengan umat-umat mereka. Dalam satu cerita, pada satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersandar di Kaabah. Duduk sandar di Kaabah, menitis air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu turun Jibril, jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada baginda, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan tuan menangis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Jibril, "Qara'tu qaulallahu subhanahu wa ta'ala ala lisani Ibrahim. Man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Nabi Ibrahim beritahu kepada Tuhan, "Wahai Tuhan, siapa yang ikut ajakan aku, maka mereka adalah pengikut aku. Tapi kalau sesiapa yang engkar kepada ajakan aku, wahai Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani." Jadi Nabi Ibrahim telah memberi satu ungkapan, menyerahkan urusan pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faham melalui ayat tersebut, macam Allah janji ada something untuk umat Nabi Ibrahim, yang ikut Nabi Ibrahim lah. Dan begitu juga wahai Jibril, qara'tu qaulallahu subhanahu wa ta'ala ala lisani Isa bin Maryam. Dan begitu juga wahai Jibril, aku telah membaca ayat atas lisan Isa bin Maryam. Nabi Isa alaihi salam beritahu kepada Allah Subhanahu wa taala,
in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi Isa beritahu, wahai Tuhan, sekiranya engkau mengazab mereka, mereka ini adalah hamba-hamba engkau. Sekiranya wahai Tuhan, engkau memilih untuk mengampunkan mereka, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha mulia lagi maha bijaksana. So, dua ayat ini wahai Jibril, satu ayat atas lisan Nabi Ibrahim, satu ayat atas lisan Nabi Isa, seolah-olah Allah dah macam janji nak beri sesuatu kepada umat Nabi Ibrahim dengan umat Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam. Famadha an ummati ya Jibril. Apa janji Tuhan ke atas umat aku wahai Jibril? So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada Jibril, tanya kepada Allah apa yang Allah nak janjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejurus daripada itulah turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak Muhammad engkau akan dilempah kurnia, akan diberi kurniaan yang sangat besar, pasti engkau akan redha. Maka berlakulah pentafsiran mengenai ayat daripada surah Duha tadi itu wala saufa yu'tika rabbuka fatarda ialah syafaat. Maka adanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu akan ada umat-umat lain yang minta syafaat pada nabi-nabi mereka seperti mana adanya syafaat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan berkumpul, mereka akan dihimpun dan setiap nabi akan datang membawa pengikut masing-masing. Pada hari tersebut masing-masing pengikut semua akan dapat lihat kebenaran yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut. Kan ajaran nabi-nabi ni apa tuan-tuan? Ialah tu'minuna billah wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah, beriman hari akhirat. Beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat. So hari akhirat adalah kemuncak kita akan lihat bagaimana sikap manusia. Yang seterusnya ialah ke Nabi Isa alaihissalam. Bila Nabi Isa alaihissalam jadi sosok yang di-attack, yang dijadikan sebagai bahan untuk dipertikai, untuk dipersoal. Kita ada banyak ayat Al-Quran even dalam surah Maidah. Allah tanya kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bentuk pertanyaan. A'anta qulta linnas ya Isa bin Maryam. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Hei Isa bin Maryam, adakah engkau yang beritahu kepada pengikut-pengikut engkau supaya sembah engkau dan juga ibu engkau selain aku? Anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanak. Nabi Isa kata, maha suci engkau wahai Tuhan. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau benarlah aku mengungkapkan, aku ajak perkara yang demikian, engkau mesti tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kau tahu apa yang ada dalam diri aku wahai Tuhan. Aku tak tahu apa yang ada pada engkau. Innaka antal allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau Tuhan yang sangat luas liputan ilmu yang tidak terungkap, tidak tercapai oleh manusia. Jadi Nabi Isa alaihi salam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran walaupun tempoh pendek tetapi syarat dengan nasihat dan juga petunjuk-petunjuk yang sepatutnya manusia jadikan sebagai panduan. Dalam kita sebut kitab yang dikurniakan kepada Nabi Isa, kita sebut sebagai Injil. Kitab Injil. Injil kan? Ataupun betul, kita kata Alkitab lah. Tapi dalam bahasa Al-Quran kata Injil. Waladhi anzala alaikal kitaba minhu ayat. Lepas tu disebut pula Al-Injil kan? Wal Injila, wal Quran, wal Taurat, wal Injil. Perkataan Injil ini, dia membawa maksud Al-Bisyarah. Al-Bisyarah. Injil adalah maksudnya bisyarah, iaitu berita gembira. Berita gembira. Kenapa Injil itu maksud dia berita gembira? Kenapa? Apa berita gembira? Ulama bincang, contohnya Syekh Abdul Hamid Al-Farahi, dia sebut tiada perkara, tiada berita yang lebih gembira di dalam Injil melainkan berita pemberitahuan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Injil, dalam banyak-banyak cerita tu, cerita yang paling menggembirakan adalah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi ini adalah satu info baru, bukan sekadar info baru, maksud saya untuk mereka yang baru sahaja mendalami ilmu-ilmu yang bersama-sama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz,
biar tahu, jangan keliru. Banyak info sebenarnya yang dapat Ustaz kongsikan. Secara jujurnya, saya yang mendengar pun masih lagi belum puas, dan hatta masih banyak lagi perkara yang belum sempat saya discover, belum sempat lagi kita, orang kata apa, meneroka satu persatu. Ala kulli hal, saya janji, saya jamin kepada anda, masih banyak lagi kisah yang menarik, info menarik, soalan yang berada di luar jangkaan anda. Jangan ke mana-mana, kita nak melabuhkan tirai di TV3 dan kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Kekal setia dalam majlis ilmu, hadamkan kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, anda masih lagi kekal bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masya-Allah, tabarakallah, kita masih lagi dalam proses perbincangan yang sama, iaitu tafsir dan taranum Quran surah Az-Zukhruf bermula ayat 56 sehingga 59. 4 ayat untuk kita tadabbur pada hari ini. Pernahkah kita terlintas dalam benak pemikiran kita apabila kita membaca ayat suci Al-Quran, begitu banyak kisah-kisah umat-umat terdahulu untuk dijadikan pengajaran kepada kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَجَعَلْنَاهُمْ salafan. Mereka itu umat yang terdahulu, kami jadikan mereka contoh dan pengajaran bagi orang yang datang kemudian. Inilah bagaimana Al-Quran berfungsi kepada kita, memberikan panduan dan juga pengajaran untuk kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan ada nilai manfaat kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Amin amin, Allahumma ya amin. Baiklah, untuk teruskan dengan proses soalan yang berikut, kita pergi kepada soalan Facebook, insya-Allah. Soalan daripada saudari Anna Kernina. Soalannya adalah, pada ayat ke-58 surah Az-Zukhruf, adakah kaum musyrikin golongan yang gemar membuat bantahan dan berdebat hingga mengemukakan pertandingan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, adakah Allah Subhanahu wa taala mengajar kita supaya jangan membuang masa untuk berdebat ataupun berhujah dalam mencari kebenaran semata-mata untuk menang sahaja? Cantik soalan ni, saya ulang. Soalan yang pertama, adakah kaum musyrikin Quraisy ini, sifat mereka ni memang suka berbantah-bantah, berdebat-debat dan sebagainya? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, adakah Allah Ta'ala mengajar kita pada ayat ini supaya jangan buang masa hanya untuk berdebat semata-mata? Mohon penjelasan Ustaz, insya-Allah. Ya, terima kasih. Pertama sekali, adakah mereka ni kaum yang suka berdebat? Ya. Dia berdebat ini perlu ada hujah yang konkret, tuntas. Tapi apa yang berlaku dalam banyak keadaan, mereka bukan berhujah tetapi mereka menolak. Contoh, saya ambil contoh. Dalam peristiwa ayat surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar. Iqtarabati sa'atu wan syaqqal qamar. Iqtarabati sa'atu wan syaqqal qamar. Iqtaraba linnasi sa'atu wan syaqqal qamar. Sorry. Pagi-pagi nak recall balik ayat ni kadang-kadang. Itulah. Baik. Ayat pertama daripada surah Al-Qamar ini diceritakan pada satu hari Nabi sedang duduk bersama para sahabat dalam satu majlis seperti biasa dengan sahabat Nabi, sekudu dengan sahabat kan. Duduk, Nabi sedang berbicara, Nabi sedang menyampaikan tausiah, Nabi sedang berbicara dengan sahabat-sahabat ni. Lalu datanglah sekumpulan kaum Quraisy, kafir Quraisy, lalu di hadapan Nabi SAW, dia bila lalu aja ada soalan nak tanya. Pada hari tersebut, bulan sedang penuh purnama. Bulan sedang penuh purnama. Mereka pun beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad,
kalau benar engkau ni rasul, cuba engkau belah bulan tu jadi dua tengok. Cuba kau belah bulan tu jadi dua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun lalu bertanya kepada mereka, "Kalau aku dapat belah, adakah kamu akan ikut ajakan aku atau ajaran aku?" Jadi pembesar-pembesar kafir Quraisy kata, "Ya, pasti. Kau belah, kalau berjaya belah, kami akan ikut ajaran kau dan kami akan mengaku kau adalah rasul, dikurniakan mukjizat." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, angkat tangan, buat begini terus lurus. Bulan pun terbelah dua. Semua tengok. Pembesar kafir Quraisy, sahabat-sahabat semua tengok. Mata semua terbelalak, mulut tenganga, semua tengok. Tengok. Benar, benar. Kemudian dia sambung balik bulan tu bercantum kembali. Selesai daripada pembuktian mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya balik kepada pembesar-pembesar Quraisy, "Macam mana janji tadi? Kamu kata kalau aku berjaya belah, kamu nak masuk Islam, nak ikut ajaran aku. Sekarang aku dah belah, aku dah buktikan kekuasaan Allah. Jadi adakah kamu akan ikut ajaran aku?" Dia jawab apa? "La ya Muhammad, anta sahir." Tak ikut kau Muhammad. Memang sahlah Muhammad, kau ni tukang sihir. Tadi cakap lain. Jadinya, mereka bukan berbantah. Bantah ini kadang-kadang nak mencari jawapan yang tuntas untuk mencari kebenaran. Tapi mereka tidak begitu. Mereka memang dalam mindset Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad tak betul. Ajaran Nabi Muhammad bertentangan dengan ajaran nenek moyang kita. Ajaran Muhammad, walau hebat macam mana sekalipun, Nabi Muhammad nak buktikan, mereka tetap tidak mahu ikut. Cuba lihat apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS. Sama je, masih lagi mewarisi, nak kata apa, mewarisi perangai daripada Namrud, daripada Fir'aun ni kan, masih mewarisi. Nabi Ibrahim alaihissalam bila mengajak kaum dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka campak Nabi Ibrahim dalam api. Cuba tengok, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Fabuhita alladhi kafar. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah beri satu perumpamaan mengenai dialog di antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Namrud? Nabi Ibrahim kata pada Namrud, "Wahai Namrud, Tuhan yang aku sembah, yang aku ajak engkau sembah dan aku ajak kaum ni semua sembah, ialah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan." Namrud kata, "Apa susah? Apa susah menghidupkan dan matikan?" Dia keluarkan dua orang daripada tahanan, seorang dia lepas, seorang dia bunuh. "Tengok, aku juga telah menghidupkan dan aku juga telah mematikan." Nabi Ibrahim kata, "Engkau ni memang tak cerdik lah Namrud. Benda lain aku sembang, lain yang kau buat." Jadi dia bukan nak berhujah. Apa yang berlaku kemudian? Kemudian Nabi Ibrahim daripada hidup mati, Nabi Ibrahim pindah kepada alam. Tabii, alam ciptaan Tuhan ni. Kalau begitu Ibrahim, Tuhan aku mendatangkan matahari daripada timur dan tenggelamkan ke barat. Kalau betul engkau Tuhan, mesti kau ada kuasa kan? Kau datangkan matahari daripada barat dan tenggelamkan kat timur. Fabuhital ladzi kafar. Lalu masing-masing tengok, Namrud boleh buat tak? Fabuhital ladzi kafar. Tak boleh buat. Jadi ini hujah. Allah beritahu dalam Al-Quran mengenai soalan kedua. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Quran beritahu kalau kita nak berdialog, dialog secara hikmah, secara bijaksana, dengan kemukakan dalil, dengan kemukakan bukti yang tuntas, yang dari sudut logiknya, dari sudut nasnya cukup lengkap. Kerja dakwah ni kerja semua. Nak ikut tak ikut itu hak individu. Rizal, betul tak? Betul. Saya bertanggungjawab sampaikan Islam, sampaikan bukti, sampaikan kebenaran. Kemudian itu saudara nak ikut tak ikut, itu terpulang kepada saudara. Saya nak buat macam mana? Kalau nak kira Al-Quran ini, apa yang Quran tak sebut? Semua Quran dah sebut. Manusia saja yang tidak mengambil masa untuk membaca Quran dan juga memerhatikan ayat-ayatnya. Kita hanya cuba fokus kepada beberapa ayat, kemudian jadikan ayat itu sebagai slogan. Itulah ayat kita pusing dari dulu sampai sekarang. Quran ada 30 juzuk. Allah. 30 juzuk. Berapa banyak surah yang kita baca, berapa banyak ayat yang kita perhalusi. Hari ini kita bincang 4 ayat saja. Sejam setengah kita bincang. Hampir sejam setengah kita bincang. 4 ayat. Belum 40 ayat. So kalau 4 ayat itu keadaannya, boleh bayang tak berapa luas lagi lautan Al-Quran yang perlu kita belajar sebagai sumber untuk kita manfaatkan.
Kita tidak mau berdialog dengan orang-orang yang tak cerdik. Kita tak mau, bukan. Kita tidak mau berdialog dengan orang yang memang dari dalam hati dia untuk mencari kesalahan. Kita nak berdialog dengan orang yang mahu mencari kebenaran. Masya Allah, mudah-mudahan Ustaz ya, dengan dialog, dengan sesi hujah yang kita kemukakan ini, membuatkan diri kita semakin nak terus mencari kebenaran. Mudah-mudahan, insya-Allah. Kita hadamkan ilmu, jom berzikir, kembali selepas ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dapat bersama-sama dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. 360 darjah, apa jua bentuk perbincangan dalam proses kehidupan kita pasti dihurai dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baiklah penonton sekalian, mudah-mudahan dengan soalan-soalan yang telah pun ditanya dapat merungkai persoalan yang bermain di ruang legar pemikiran kita, insya-Allah. Kita teruskan dengan soalan Facebook untuk hari ini. Soalan daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Merujuk kepada ayat ke-59. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa Nabi Isa alaihi salam hanya seorang hamba yang diangkat sebagai nabi, dikurniakan nikmat yakni mukjizat dan menjadi contoh tentang kebesaran Allah Taala kepada Bani Israel. Soalan saya, dari manakah sumber maklumat kaum musyrikin Quraisy Mekah tentang Nabi Isa alaihi salam? Dari mana sumber ini mereka dapat sehingga mereka boleh menggunakan baginda alaihi salam sebagai perbandingan dalam debat mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini? Mohon penjelasan daripada Ustaz, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada saudari Intan. Soalan sangat baik. Pertama sekali, sebelum pergi pada ayat 59, saya nak ambil sikit ayat 58 sebab dia masih lagi 54, 55, 56, 57. Dia berkait, dia sambung. Semua tu kait. Dia letak dalam rangkuman satu cerita. Satu cerita mengenai bagaimana orang kafir Quraisy datang perli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perihal dakwah Nabi Muhammad, kerana Nabi Muhammad mengajak mereka kepada Allah dan Nabi Muhammad beritahu jangan sembah selain Allah. Yang sembah selain Allah akan jadi bahan pembakar. Kalau macam tu, Nasara yang sembah Nabi Isa juga akan jadi bahan pembakar. Kami redha duduk dalam tu. Jadi itu lingkungan cerita sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membetulkan keadaan. Kalau Intan bertanya daripada mana mereka dapat cerita Nabi Isa ni, Ustaz? Daripada Quran. Pertama sekali sumber daripada Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila turun ayat-ayat Al-Quran, baginda akan baca kepada kaum Quraisy, kepada bangsa dia sendiri, kepada kaum dia sendiri. Sebab mana kita tahu kebanyakan ayat-ayat yang menceritakan nabi-nabi dan rasul terdahulu terhimpun dalam surah Makkiyah. Kebanyakannya dalam surah-surah Makkiyah. Ada juga ayat-ayat yang surah-surah yang diturunkan di Madinah kemudian. Ini untuk memberi mereka satu peringatan. Sebab orang Arab ni, dia kisah-kisah ni, Da'i Nizal, mereka bukan tak tahu. Kisah-kisah ni mereka tahu. Cerita mereka tahu. Sebab dia tak ada entertainment, Wak. Dia tak ada entertainment lain. Tak ada Instagram. Dia tak ada IG, dia tak ada Facebook, dia tak ada apa, kemudian apa, Telegram, semua ni tak ada. TikTok pun tak ada. Jadi dia tak ada aktiviti. Dan kedua itu pertama. Maksudnya Alhamdulillah Allah selamatkan. Sebab itu mereka ramai boleh hafal Quran. Tak ada aktiviti. Walaupun tak ada bahan-bahan alat bantu menulis ni, kertas, pen semua tak ada, tapi ramai yang hafal Quran. Masya-Allah. Tapi nak beritahu, tak ada entertainment activity. Apa aktiviti mereka? Mereka suka dengar. Bila kata ayat Quran, mereka suka dengar. Walaupun tak Islam. Sebab bangsa itu pada ketika itu memang bangsa yang suka kepada bahasa.
So kisah-kisah Nabi pertama sekali mereka dapat daripada Al-Quran. Kisah-kisah Nabi mereka dapat secara periwayatan, dicerita turun temurun kepada kaum Quraisy. Jadi bila sebut Nabi Isa, mereka tahu siapa Nabi Isa. Basically mereka tahu. Dan mereka tahu Nasara telah menjadikan Nabi Isa sebagai sembahan. Ujungnya mereka telah menjadikan Nabi Isa sebagai sembahan. Sebab bila tanya pada kafir Quraisy, adakah kamu sembah manusia? Mereka kata tak. Kami sembah selain daripada manusia. Saudara dan saudari yang saya kasih, sebab itu ayat 58, wa qalu a'alihatuna khairun amhu. Siapa lebih baik? Tuhan kami ke ataupun dia? Dia tu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Berhala yang kami sembah lebih baik atau Isa? Kalau jawapan diberi, mestilah Nabi Isa. Kita kata Nabi Isa lebih baik daripada apa yang mereka sembah, idol tu. Kalau yang lebih baik itu pun masuk neraka sebab dia disembah, maka kami lebih rela lagi dengan berhala-berhala kami masuk neraka, kan? Ma darabuhu laka illa jadala. Mereka tidak lontarkan perkara tersebut melainkan secara jidal, secara nak berbantah. Saja nak bagi malu, saja nak jatuhkan air muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahu Nabi Muhammad kalah berhujahlah. Ma darabuhu laka illa jadala. Hu itu yang buat kerja ni lah Abdullah bin Zab'arah tadi lah. Zab'arah. Jadi balhum qaumun khasimun. Mereka adalah kaum yang suka berbantah-bantah. Kisah Nabi Isa ni dalam Al-Quran panjang. Dan saya suka bila baca kisah Nabi Isa dalam Al-Quran. Sikit Ustaz, insya-Allah. Di kisah Nabi Isa ni sangat menarik. Kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'idah, surah Ali Imran, kita lihat dalam surah Maryam, dihimpunkan daripada ayat wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyyah fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya, sampailah ayat cerita mengenai Nabi Isa alaihi salam. Mak Nabi Isa ni, iaitu Maryam alaihissalam, bila bawa baby, Maryam masa tu belum sampai 20 umur. Wanita suci, wanita yang kuat beribadat, bawa baby. Dalam dakapan dia ada baby. Apa kaum dia kata? Engkau adalah perempuan yang tak baik. Kan? Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma. Allah kata makan dan minum wahai Maryam. Kalau orang tanya perihal baby, kau jangan jawab. Aku jawab. I will respond. I will give them the answer. You just keep quiet. Wah, ini kata orang kampung saya lah. Maksud nak beritahu, dalam banyak keadaan, Ustaz nak tanya Nizal, dalam banyak keadaan, kalau kita ni di-attack, kita tak buat salah, kita nak defend atau tidak? Bisa defend, Ustaz. Saya kena defend. Saya tak buat. Mana saya tak buat, Ustaz? Dalam hal ini, kau jangan defend. Siapa yang defend? InsyaAllah. Allah defend. Allah defend. Macam mana Allah defend? Bila Maryam bertanya, engkau buat benda tak baik, Maryam fa-asyarat ilai. Baby tu fa-asyarat ilai. Tanya, dia tunjuk tu, dia tak bercakap, dia tunjuk je baby tu. Bani Israel kata, engkau nak suruh kami tanya baby tu ke? Itu Nabi Isa lah nak tanya dia ke? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Macam mana kami nak cakap baby lagi dalam dakapan, dalam buayan? Jangan cakap apa? Tiba-tiba Nabi Isa bercakap, qala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dzalika Isa bin Maryam. Allah beritahu, tiba-tiba baby itu bercakap. Nabi Isa dan dakapan bercakap, inni abdullah, aku hamba Allah. Jadi jawapannya apa? Abdullah. Nabi Isa kata, aku ini hamba Allah. Ayat 59. Apa Allah Subhanahu wa taala sebut? Wa an'amna in huwa illa abdun an'amna alaih. Abd, dia adalah hamba. Tuan-tuan, tidak ada satu perkara pun atas dunia ini yang menyebabkan Tuhan bertambah-tambah sabar. Allah kena Allah. Dia kata sabar itu maksimum. Maksimum sabar. Allah maksimumkan sabar kerana bila manusia bercakap Allah itu ada anak. Tiada satu perkara pun yang paling memurkakan Tuhan melainkan bila manusia kata Allah itu ada anak. Maksimum. Kau buatlah jahat apa sekalipun, tapi ini adalah satu kejahatan yang paling tak layak. Paling tak sepatutnya berlaku. Sebab itu Allah beritahu takadu samawati yatafattarna, kan? Bila Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana langit dan bumi itu
akan menjadi apa? Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Anda aulir rahmani walada. Langit dan bumi ini bergegar, goncang, hampir hancur dan hampir rebah segala yang ada di atas tu. Anda aulir rahmani walada. Semata-mata mendakwa bahawa Nabi, mendakwa bahawa Allah itu ada Tuhan, ada anak. Allah beritahu di akhir besok nanti, wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada illa kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmana abda. Atir rahmani abda. Jadi tidak ada satu pun di akhirat kelak datang sebagai hamba Tuhan. Kau rasul ke, kau nabi ke, datang dia punya presentation depan Tuhan, hamba. Kemudian baru bincang benda lain. Mustahil dia datang sebagai Tuhan. Mustahil. Sebab itu bila Nabi Isa bertanya kepada Ansar, kepada golongan Ansar, man ansari ilallah, siapa yang akan tolong agama aku? Siapa akan tolong aku selepas aku tak ada? Nahnu ansarullah. Cuba perhatikan betul-betul Nizal. Bila Nabi Isa tanya kepada Ansar, siapa akan bantu aku? Mereka tak kata pun, kami akan bantu engkau. Tak ada. Nahnu ansarullah. Kami akan tolong Allah. Ansar tak kata kami akan tolong kau wahai Isa. Sebab Nabi Isa boleh ada dan boleh tak ada. Tapi Allah tidak begitu. Betul kan? Jadi, itulah keadaan. Bila waja'alna mathalan li Bani Israel. Allah beri percontoh, Allah beri pengajaran kepada Bani Israel. Supaya mereka mengambil pengajaran dalam hal ini. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita lihat ini sebagai satu keagungan Tuhan, kehebatan Allah dalam memperincikan perihal nabi-nabi, rasul, dakwah Islam, dan juga kita sebagai umat yang dikurniakan Islam dan juga Al-Quran harus berwaspada dan harus sungguh-sungguh belajar dan menjadikan agama ini agama yang paling kita sayang dan kita cintai. Masya Allah, tabarakallah. Hanya berbekalkan dengan satu ayat sebenarnya masih lagi banyak pengajaran-pengajaran ibrah yang dapat kita sama-sama belajar, yang dapat sama-sama kita bertafakur pada hari. Mudah-mudahan ada nilai manfaat kebaikan kepada kita semua, dan insya-Allah kita boleh terus melakukan ulang kaji, murajaah bersama-sama dengan cara kita kongsi Facebook Live dan kita catat nilai keilmuan yang ada untuk pagi ini, insya-Allah. Baiklah Ustaz, nampaknya kita pun telah berada di penghujung rancangan. Jadi kita mohon ya sebaik Ustaz, masya-Allah, untuk kita menutup tirai majlis ilmu kita dengan kesimpulan dan juga bacaan doa yang ringkas. Dipersilakan. Terima kasih. Para penonton yang saya kasih sekalian, hari ini kita bincang fokus kepada 4 ayat, tetapi seperti mana kita sebut, banyak pengajaran-pengajaran tersembunyi di sebaliknya. Pertamanya kita dapat lihat bagaimana kesungguhan Nabi SAW buat kerja dakwah, dan kita kena jadi umat Nabi Muhammad, kena ada sifat dakwah dalam diri kita, sama ada perkata kita menyampaikan secara lisan ataupun secara perbuatan. Mudah-mudahan dakwah bilhal dengan watak dan juga penghayatan itu lebih memberi kesan kepada orang di luar sana. Dan Islam juga, Al-Quran juga menggambarkan kita sentiasa akan berhadapan dengan bantahan, sentiasa akan berhadapan dengan ejekan dan juga dengan sifat-sifat prejudis terhadap kesucian ajaran Islam. Semua itu kita kena lalui dengan baik. Mudah-mudahan kita ada kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung pengajian kami terhadap tafsir, di penghujung pengajian kami tafsir pada pagi ini, ya Allah, kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu, mohon limpah kurnia belas kasihan daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami, ya Allah, lihatlah kami, ya Allah, hamba-hamba-Mu yang sentiasa mendambakan keampunan dan kasih sayang daripada-Mu, ya Allah. Kami ini sangat lemah, ya Allah. Tanpa-Mu kami tidak ke mana-mana, ya Allah. Oleh yang demikian, bantulah kami, ya Allah, bimbinglah kami, ya Allah, pandulah kami ke jalan kebaikan. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha memberi syifa, memberi kesembuhan. Berilah kesembuhan kepada sahabat-sahabat kami atau sanak saudara kami yang positif COVID-19. Bagi mereka yang terlantar di ICU juga, ya Allah, berilah mereka kesembuhan. Bagi mereka yang telah kembali kepada-Mu, ya Allah, kerana penyakit ini, kami doakan supaya mereka ditempatkan bersama para salihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, angkatlah segera COVID-19 daripada permukaan bumi ini, ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk melalui kehidupan dengan aman, damai dan sejahtera. Pada-Mu juga segala takdir dan ketentuan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Allahumma ya amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada penonton semua, apakah pelan tindakan kita selepas sahaja kita berakhir program ini, apa yang nak kita lakukan dalam kehidupan seharian kita? InsyaAllah ini adalah satu homework kerja kepada kita semua, insyaAllah. Jadi teruskan kekal setia bersama dalam program Tanyalah Ustaz pada esok hari. InsyaAllah anda akan masih lagi bersama dengan saya dan Nizar, dan juga bersama dengan panel undangan kita Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Kita masih lagi membicarakan surah yang sama, surah Az-Zukhruf, bermula ayat 60 sehingga 63, 4 ayat sahaja. Terus kekal setia. Sekian sahaja daripada saya dan juga panel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.